akan lihat kepada bab 2 perlembagaan persekutuan, tak banyak pun tajuk ni sebenarnya. Dan kemudian kita akan teruskan kepada tajuk tentang Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Okay, itu antara dua tajuk lah yang akan kita sentuh malam ni. Cikgu still lagi fokus pada fakta sebab pengukuhan fakta ni sangat penting. Kalau kamu nak skor dalam sejarah, pertama kamu mesti kuasai fakta. Itu yang pertama. Mesti kuasai fakta dahulu. Lepas tu soalan kebat tak apa sebab dia ikut mana-mana jawapan munasabah. So nanti cikgu akan fokus dulu malam ni tentang fakta dan juga beberapa contoh soalan kebat untuk setiap tajuk. Okey, untuk malam ni kita akan lihat tentang perlembagaan persekutuan. Ini adalah dalam bab 2, perlembagaan persekutuan. Okey, kalau kita sebut saja tentang perlembagaan persekutuan, kita akan lihat tentang perlembagaan. Sebab tu sebelum ni dalam bab 9, cikgu pernah cerita di mana dalam bab 9, kita ada sentuh mengenai perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 tu. Di mana kalau soalan kebat ditanya adalah dia akan tanya mengenai perlembagaan. Contoh mungkin dia akan tanya tentang kepentingan perlembagaan. Dan bab 2 kita belajar mengenai perlembagaan persekutuan pula. Ini membawa kepada perlembagaan negara kita selepas kita merdeka. Yang asasnya pun daripada perlembagaan 1957 tadi itulah. Cuma kita akan lihat perlembagaan ni dari segi ciri dan juga dari segi satu lagi dari segi pindaan perlembagaan. Kita ada 2 kali pindaan perlembagaan tersebut. Okey, yang pertama kita lihat dahulu kalau soalan dia tanya mengenai apa yang anda faham tentang perlembagaan. Okey, bila kita sebut tentang perlembagaan, kamu cenderung sebut kalau perlembagaan ni undang-undang cikgu. Kan? Kalau kamu sebut undang-undang saja, kamu tak akan dapat markah. Ingat soalan ni kalau kamu sebut hanya perlembagaan ni, mungkin kamu kata undang-undang yang diamalkan dalam sebuah negara ataupun oleh negara kita. Kamu still tak boleh markah lagi, tak dapat markah lagi. Sebab kalau kita sebut saja perlembagaan persekutuan ni, dia mesti melibatkan, kalau kita sebut saja undang-undang ke apa kan, dia mesti ada, pertama adalah perkataan tertinggi. Sebab tu dalam ni kita ada keluhuran perlembagaan. Apa maksud keluhuran perlembagaan? Dia adalah undang-undang tertinggi dalam negara kita. Mesti ada perkataan tertinggi. Kalau tak ada perkataan tertinggi, kamu tak akan dapat markah. Ingat kalau perlembagaan, mesti sebut tertinggi. Okey, yang pertama kita lihat kalau perlembagaan dikata merupakan undang-undang bertulis. Memang secara bertulis pun. Ada tulis di dalam negara kita, ada dokumen dia. Sebab tu kita panggil dokumen ni, undang-undang perlembagaan merupakan dokumen undang-undang bertulis. Itu satu ingat bertulis dan menjadi teras. Ambil pada keyword yang cikgu highlight ni. Menjadi teras kepada sistem pentadbiran negara kita. Negara kita nak buat apa-apa, dia mesti merujuk kepada perlembagaan negara kita. Sebab tu dia jadi teras kepada sistem pentadbiran negara dan seperti yang cikgu cakap tadi, merupakan peraturan tertinggi. Kalau kamu sebut merupakan peraturan negara, kamu tak dapat markah lagi. Penting, mesti ada perkataan tertinggi. Baru kamu akan peroleh markah. Ingat perlembagaan merupakan peraturan tertinggi bagi sesebuah negara, bagi negara kita, itulah dia perlembagaan persekutuan. Kemudian dia juga menjadi panduan. Kalau dia jadi teras, secara tak langsung dia menjadi panduan dalam sistem pemerintahan negara kita. Dan undang-undang negara kita, dia ada 2 ciri utama. Satu adalah yang melibatkan tradisional dan satu lagi ciri moden. Jadi ada dua ciri utama perlembagaan kita ni, dalam perlembagaan kita, iaitu satu tradisional, satu moden. Dua itulah, tradisional dengan moden. Nanti kita akan lihat tradisional tu apa, moden tu apa. Dan juga diperlukan untuk kestabilan dan kemajuan negara kita. Ini soalan kalau ditanya mengenai perlembagaan. Apakah perlembagaan? So kita ingat perlembagaan, dokumen bertulis. Pertama kita ingat yang ni dulu. Dokumen bertulis. Ni yang pertama. Dan dia menjadi teras kepada sistem pentadbiran negara kita. Dan dia juga menjadi apa? Merupakan undang peraturan tertinggi. Ataupun kalau kamu sebut peraturan tertinggi pun
kamu akan dapat markah. Macam tu cakap lah, mesti ada perkataan tertinggi. Dan dia jadi panduan dalam hidup kita dan dalam pentadbiran negara kita. Jadi panduan. Kita ada dua ciri, iaitu satu ciri tradisional dan yang kedua adalah ciri moden. Dan secara tak langsung bila kita ada perlembagaan ni akan menjamin apa? Akan menjamin kestabilan ataupun kemajuan negara kita. Okey. Ini dia. Ini kalau kita lihat adalah apa yang kita faham mengenai perlembagaan. Ni jawapan ni. Biasanya kalau soalan ni maksimum kalau ditanya ni nak 2 ataupun 4 markah. Kalau soalan struktur dia akan minta 2 markah. Kalau soalan esei, soalan ni dia akan berada di bahagian A 4 markah. Dan standard dia akan minta dalam 4 markah saja. So ingatlah yang mana senang kita nak ingat. Kalau cikgu yang senang cikgu nak ingat bertulis, dia merupakan peraturan tertinggi, dia menjadi panduan dalam sistem pentadbiran negara kita. Dan juga dia ada 2 ciri utama dia iaitu moden dengan tradisional. So itu yang mudahlah kita nak ingat daripada itu. Kamu pilih yang mana yang kamu rasa kamu senang nak ingat. Okey. Next kita pergi kepada 2 ciri tradisional persekutuan, perlembagaan persekutuan. Ditanya senaraikan 2 ciri tradisional. Kalau kita ikut dia kita ada 4. Okey. Ni cikgu bagi kat kamu satu singkatan untuk senang kita nak ingat. Kalau soalan dia tanya mengenai ciri tradisional perlembagaan bagi persekutuan negara kita. Okey. Ini adalah jawapan dia. Ini adalah jawapan dia. Dia ada 4. Kan? Okey. Cikgu just bagi dekat sini. Iaitu sulam. Sulam bahtera. Sulam bahtera. Okey. Ingat perkataan ni, sulam bahtera untuk ciri tradisional. Macam mana kita nak ingat sulam bahtera ni? Kalau cikgu keluarkan dia, su tu merupakan kita ambil daripada kesultanan tadi, kesultanan ataupun pemerintahan beraja. Lam tu kita ambil daripada agama Islam. Bah tu kita ambil daripada bahasa Melayu. Kalau tera tu kita akan ambil daripada kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera. Jadi kita ambil daripada kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera. Katalah kamu ingat kedudukan Bumi Putera, kamu still lagi dapat markah kat situ kan? Still lagi boleh dapat markah kat situ. Dan Bumi Putera. So ini yang mudah kita nak ingat. Kalau kita ikut, kita ingat dulu sulam bahtera. Apa maksud sulam bahtera? Su tu ingat kesultanan. Ataupun kita kata pemerintahan beraja. Sebut kesultanan tu sebenarnya kamu dah dapat markah dah. Kesultanan tu membawa maksud pemerintahan beraja lah. Ada guna kesultanan, ada guna sistem pemerintahan beraja. Dan lam. Lam ni membawa maksud agama Islam, bahasa Melayu, tera adalah Bumi Putera. Iaitu kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera. Ini caralah kalau kita nak ingat dengan mudah supaya benda ni kita akan boleh ingat lama sikit. Berbanding kalau kita nak menghafalkan, kita nak hafal dia je. Okey, sulam ni untuk agama Islam. Jadi itulah tentang ciri tradisional perlembagaan persekutuan. Ingat, perlembagaan persekutuan ada 4 sebenarnya. Iaitu sulam bahtera. Apa dia sulam bahtera? Ingat sultan, itu kesultanan. Lam, agama Islam. Bahasa Melayu. Dan tera, Bumi Putera. So kita cukup 4 ni. Katalah soalan dia naik, mungkin dia naik huraikan. Huraikan ciri-ciri perlembagaan persekutuan. Kalau dia naik huraikan ciri perlembagaan persekutuan, kamu boleh bagi ciri tradisional, ada 3, ada 4 ni kan. Dan juga 3 ciri moden. Sebenarnya daripada sini, kalau kata huraikan ciri tradisional ke ataupun ciri perlembagaan persekutuan, kamu hafal sulam bahtera ni sebenarnya kamu dah dapat 4 markah. Kan daripada 4 ciri ni. Kita boleh hurai lagi dalam setiap ciri. Tapi kita just nyatakan dahulu 4 ni kita dapat 4 markah dah. Okey.
Di dalam moden, kan moden apa yang kita nak ingat dalam moden? Dalam moden cikgu tak sempat lagi nak buat apa tu akronim ke apa untuk dia. Jadi kalau moden kita ingat yang moden. Kalau kita ikut secara logik kita akan lihat yang tradisional ni kita lihat kan, oh ada sultan, maksudnya raja. Agama Islam, bahasa Melayu, kedudukan orang Melayu dan juga berputera. Ini kita akan lihat kepada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Masa zaman dulu ada, waktu sekarang ada. Dalam negara kita. Kita fikir dalam negara kita dulu, apa yang ada dulu? Kesultanan. Sekarang kita ada sultan, dulu kita ada sultan. Bermaksudnya ini adalah ciri tradisional. Dulu kita ambil Melaka cukup lah. Dulu Melaka agama Islam. Sekarang pun kita tengok Malaysia pun ada agama Islam. Bahasa Melayu, Melaka dulu bahasa Melayu merupakan lingua franca. Sekarang pun kita bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan kedudukan orang Melayu dan juga bumi putera. Maksudnya kedudukan putera orang Melayu dulu zaman Melaka ada dan zaman sekarang pun masih ada. Tu kalau kita ingat satu lagi lah. Apa yang membezakan dia? Tradisional dengan moden. Tradisional yang zaman Melaka dulu ada. Jadi kat sini kita tengok apa zaman Melaka dulu ada, apa zaman Melaka tak ada. Kan? Okey. Yang kedua, cikgu terus masukkan ni untuk kamu boleh buat catatan sedikit adalah ini kita kata ciri tradisional dalam persekutuan. Cikgu masuk yang kedua adalah ciri moden. Kalau ciri moden dia ada 3 je. Kan? Apa ciri moden yang ada 3 tersebut? Apa tu? Yang pertama kita ada, kalau ciri moden ni kita akan ambil kepada kerajaan persekutuan. Dulu zaman Melaka tak ada kerajaan persekutuan ni. Tapi kita lihat semasa British masuk, moden ni kita lihat selepas British masuk. British telah menggabungkan negeri-negeri Melayu. Contoh, British buat negeri Melayu Bersekutu. British buat pula negeri Malayan Union. Kemudian dia buat pula Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan sampailah kita merdeka 1957. Jadi kita pakai persekutuan. Macam kita tengok kan kemerdekaan negara kita pada tahun 1957, kita merupakan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Maksudnya kita sebuah negara persekutuan. Jadi kerajaan persekutuan ni adalah ciri moden yang pertama. Dan yang kedua, ciri moden yang kedua ialah kita ambil kepada sistem demokrasi berparlimen. So sekarang ni kita ada sistem demokrasi berparlimen. Contohnya kita ada pilihan raya. Dulu masa zaman Melaka ada ke pilihan raya? Mana ada. Sekarang ada pilihan raya. Maksudnya ciri moden yang kedua ialah sistem demokrasi berparlimen. Dan yang ketiga, tulisan cikgu. Yang ketiga adalah yang diperkenalkan adalah kewarganegaraan. Kalau dulu kita tengok terdiri daripada orang Melayu je, penduduk setempat je. Sekarang kita lihat kewarganegaraan ni dah pelbagai. Maksudnya kita nampak kewarganegaraan ni orang Cina, orang India dah dapat kewarganegaraan. Itu yang kita kata yang moden, yang kita kata selepas kedatangan British. Itu caralah kita nak ingat kan. Kalau kita kata tradisional ni, dia kita rujuk kepada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Apa zaman Melaka ada yang zaman sekarang ada. Kalau ciri moden, dia rujuk kepada British. So masa zaman British. Masa zaman British kita lihat kita dah ada kerajaan persekutuan. Kemudian diperkenalkan pula kita ada sistem demokrasi berparlimen. Dan akhirnya kita lihat kepada kewarganegaraan. Di mana kewarganegaraan ni kita lihat mula diperkenalkan semasa Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kan bila kewarganegaraan ditetapkan, kita ada syarat dia macam mana nak masuk sebagainya. Kita lihat dah ada kewarganegaraan kat situ. Jadi kalau soalan dia tanya mengenai huraikan ciri perlembagaan persekutuan, kan perlembagaan persekutuan, jadi dia tanya umum macam tu sebenarnya. Setiap poin yang cikgu bagi ni sebenarnya kita dah ada 7 markah dah kita dah ada kat sini. Kita hanya nyatakan dia punya surface saja. Jadi bila kita nak cerita mengenai katalah contohlah kita nak cerita mengenai kesultanan. Kita bercerita bila kita dah merdeka je kita ada yang di Pertuan Agong menjadi ketua negara. Dah dapat lagi markah di bawah kesultanan. Kan?
Kalau agama Islam, apa boleh kita cerita mengenai agama Islam? Mungkin kita boleh kata agama Islam ni kita kata selepas merdeka dia diletakkan di bawah raja. Kita kata agama Islam ni diletakkan di bawah sultan. Agama Islam diletakkan di bawah sultan. Negeri yang tak ada raja, agama Islam dia diletakkan di bawah yang di-Pertuan Agong. Negeri yang ada sultan diletakkan di bawah sultan bagi negeri tersebut. Negeri yang tak ada raja, contoh kita ambil macam Kedah, kita ambil macam Pulau Pinang, Melaka, maksudnya dan wilayah persekutuan, negeri ni tak ada raja. Jadi kalau agama Islam ni diletakkan di bawah siapa? Di bawah yang di-Pertuan Agong. 9 negeri yang lain yang ada sultan ni, yang ada raja ni, contoh Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, apa lagi? Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Johor. Ini semua negeri-negeri yang ada raja, so diletakkan di bawah sultan negeri tersebut. Kalau bahasa Melayu kita nak cerita tentang apa? Kalau dulu zaman Melaka, bahasa Melayu ni jadi bahasa lingua franca. Sekarang bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan negara kita. So kita boleh cerita macam tu. Kedudukan orang Melayu dan Bumiputera, kita boleh cerita di mana ia berada di bawah kuasa raja. Maksudnya kedudukan orang Melayu dengan Bumiputera ni berada di bawah kuasa raja. Raja yang bertanggungjawab ke atas kedudukan orang Melayu dan juga Bumiputera. So kita dapat markah. Setiap satu poin kita terang mengenai dia, kita dapat markah. Kalau kerajaan persekutuan, apa yang kita boleh cerita kat sini ialah kita kata kita boleh cerita kat sini tentang, jadi poin yang paling senang kita nak ingat, kita boleh ambil tentang pembentukan perlembagaan persekutuan, termasuklah mewujudkan satu sistem kerajaan persekutuan. Kita kata kat sini dah termaktub di dalam perlembagaan persekutuan. Kita ambil contoh lagi lah. Contoh kalau kita ambil lagi, mungkin kita ambil pembentukan Malaysia. Pembentukan Malaysia telah menyebabkan Sarawak dengan Sabah dan juga Singapura masuk membentuk persekutuan. Sebab tu kita panggil Persekutuan Malaysia. Kita semua bentuk persekutuan daripada Persekutuan Tanah Melayu 1948, 1957 dan juga selepas pembentukan Malaysia. Itu semua dalam bentuk persekutuan, kerajaan persekutuan. Kalau demokrasi berparlimen, ni kita ceritalah mengenai pilihan raya. Kalau demokrasi je adalah pilihan raya. Maksudnya pilihan raya di demokrasi ni kan, kamu cerita je tentang pilihan raya. Kita cerita je. Melalui sistem demokrasi berparlimen ni kita kata adanya pilihan raya diamalkan di dalam negara kita. Dah dapat markah dah untuk pilihan raya tersebut. Belum lagi kita cerita pilihan raya kita bercerita pula mengenai parlimen, di mana parlimen menggubar perlembagaan ataupun menggubar undang-undang. Di bawah kita, di bawah parlimen ada Dewan Rakyat, Dewan Negara. Itu markah lagi. Cikgu just bagi yang simple je untuk kita nak ingat kat sini. Dan kewarganegaraan. Kalau kewarganegaraan ni kita akan lihat di mana macam cikgu cakap tadi lah. Kewarganegaraan ni dia bermula apabila adanya syarat dalam kewarganegaraan tu pada Persekutuan Tanah Melayu 1948. Di mana kat sini nanti kalau kita lihat kita ada rakyat raja, kita ada rakyat British kan, untuk nak dapat kewarganegara bagi negara kita. Jadi ini tentang ciri perlembagaan persekutuan. Satu adalah ciri tradisional yang kat atas yang warna merah ni. Ini adalah tradisional. Dan yang kedua adalah moden. Kalau kat sini cikgu kata 7 markah dah. Kamu hanya cari satu poin lagi je. Mungkin kamu letak yang di Pertuan Agong menjadi ketua negara, dah dapat markah kamu yang ke-8. Agama Islam berada di bawah sultan, dah kamu dah dapat maksimum 8. So dah lebih daripada tu. Jadi ini untuk apa? Untuk perlembagaan. Kalau soalan ditanya mengenai huraikan ciri perlembagaan persekutuan. Okey. Jadi yang bawah tu pun, yang ni dalam kotak pun sama juga. X dengan Y. So kita masuklah macam ingat tadi lah sulam ni. Kalau macam benda ni kan. Ingat balik apa yang cikgu bagi tahu tadi iaitu sulam bahtera. Kan? Daripada sini so kita ingatlah
Su ni kita tahu sultan. Okey, dah ada belum sultan? Sistem pemerintahan raja ni lah. Okey, yang ni dah ada. Lam, agama Islam dah ada kat sini. Bah, apa dia bah? So kita akan ingat kat sini adalah bahasa Melayu. Dan tera, apa dia tera? Apa tu, Bumi Putera. Membawa masuk kat sini orang Melayu dan Bumi Putera. So, ini dia punya jawapan dia lah. Macam kalau kau nampak dia slash. Dia slash ni bermaksud kamu sebut saja orang Melayu ataupun sebut saja Bumi Putera. So, kamu dah dapat markah kat sini. Jadi tu ciri X dan Y. Kalau ditanya soalan berbentuk X dengan Y lah. Jadi sebab tu dia kata ciri tradisional, ciri moden, kamu hafal lah ciri. Apa dulu ciri utama dia dulu. Sebelum kita nak hurai ke bawah. Lepas tu cuba baca sikit. Di bawah dia, apa yang kamu boleh ingat tentang ke bawah. Macam contoh Cik kata tadi lah. Kalau macam bawah ni kita ingat tentang kesultanan tadi. Kita ingat, okey, yang bertuan agung serta mereka agung merupakan ketua negara. Letaklah macam tu yang kamu ingat. Kan, kalau kewarganegaraan mungkin kamu ingat di mana kewarganegaraan berdasarkan rakyat British dengan rakyat raja ke apa. So itu antara jawapan-jawapan yang kamu boleh masukkan ke situ. Okay, next kita lihat kepada soalan berikutnya. Kesultanan atau pemerintahan raja merupakan salah satu ciri tradisional dalam perlembagaan persekutuan. So ini daripada ciri tradisional tadi kan. Soalan ni dia minta kita huraikan mengenai apa? Mengenai kesultanan dan juga pemerintahan raja. Ciri yang pertama tadi. Yang kedua, iaitu daripada Terengganu, 4 markah. Kemudian yang kedua, kesultanan dan pemerintahan raja merupakan satu ciri tradisional perlembagaan persekutuan. Jelaskan tentang ciri tersebut. Okey, kat Sarawak pun ditanya mengenai kesultanan atau pemerintahan beraja. Okey. Kalau dah ditanya detail, tadi cikgu suruh ingat satu je. In case kalau tanya secara umum macam tu Kalau kata dia tanya detail macam ni, biasanya dia akan minta kita dalam 4-4 lah ataupun 2-2 ataupun 3-3. Bergantung kepada keadaan macam mana. Bentuk soalan macam mana. Dia nak 2 ke, dia nak 3 ataupun dia nak 4. Dia jarang nak 8. Tak mungkin dia nak 8. Untuk dia tanya satu ciri je dia nak 8. Tak. Sebab jumlah markah dia tak cukup. Dan tak boleh capai sampai 8. Okey. Yang pertama kita lihat dia mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Itu yang pertama. Kesultanan dan pemerintahan beraja ni pertama kita kata di keyword mengamalkan. Mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Yang kedua, sultan. Kita ambil keyword dia sultan. Sultan ni siapa? Dia mempunyai kuasa penuh kepada kerajaan masing-masing. Kan? Ini sebenarnya kita rujuk kepada penceritaan dia ni adalah semasa kita kata dia ambil kat sini adalah sebelum British masuk. Ini kita lihat sebelum British masuk. Sebelum British masuk. So kita akan lihat sebelum British masuk, British dia amal negeri Melayu ni dia amalkan sistem pemerintahan raja. Itu satu. Sultan ni kita tengok dia berkuasa penuh. Berkuasa penuh ni maksudnya dia berkuasa mutlak bagi negeri masing-masing. Kan? Okey. Selepas kita lihat selepas kita kata merdeka. Ini pula kita lihat selepas kita merdeka. Selepas kita merdeka, apa yang berlaku di mana sistem pemerintahan beraja ni disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen. Sebab tu sistem pemerintahan negara kita ialah sistem pemerintahan apa? Kita raja berperlembagaan. Ini sistem pemerintahan negara kita. Kita ada raja berperlembagaan dan kita ada demokrasi berparlimen. Jadi kalau orang tanya kita, apa sistem pemerintahan negara kita? Kita mengamalkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bermaksud raja kita masih lagi menjadi ketua negara. Contohnya agung menjadi ketua negara. Demokrasi berparlimen ni pula adalah macam cikgu sebut tadi lah. Melalui pilihan raya di mana kalau kita lihat kat sini demokrasi ni adalah kuasa di tangan rakyat. Maksudnya rakyat akan menentukan sistem pentadbiran negara kita. Sebab tu cikgu kata pemerintahan raja tu dulu kita ada sistem pemerintahan beraja je.
Sekarang disesuaikan kita ada Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Membawa masuk kat sini kita ada jawatan yang di-Pertuan Agong merupakan pemerintah negara kita, pemerintah tertinggi. Dalam kata yang lain, ia adalah ketua negara. So yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara. Jadi ingat kalau ingat dua kat atas tu sebelum British masuk. Dua kat bawah tu selepas kita merdeka. Kita tengok lagi poin yang berikutnya. Ada lagi di mana kuasa yang di-Pertuan Agong ni mempunyai kuasa mengampun dan menangguhkan hukuman orang yang disabitkan kesalahan. Itu satu. Kemudian mempunyai kuasa iaitu membuat pelantikan bagi jawatan utama. Ini kalau kita tengok bidang tugas Agong di dalam badan eksekutif, lepas pula dalam badan kehakiman dan juga badan satu lagi apa, eksekutif, kehakiman dan perundangan. Kan? Okey, di peringkat negeri, raja bagi negeri tersebut merupakan ketua negeri. Ya, di peringkat negeri, raja atau sultan bagi negeri tersebut adalah menjadi ketua negeri. Agong ketua negara. Bagi setiap negeri yang ada raja, sultan bagi negeri tersebut adalah ketua negeri tersebut. Kalau negara, agong. Kalau bagi setiap negeri, sultan bagi negeri tersebut. Jadi kuasa eksekutif dia, dalam raja ni dia ada kuasa eksekutif ni. Jadi kuasa eksekutif ni adalah melalui Majlis Mesyuarat Negeri. Maksudnya Majlis Mesyuarat Negeri yang akan menjalankan pentadbiran negara. Kalau, menjalankan pentadbiran negeri. Kalau dalam pentadbiran negara, yang menjalankan pentadbiran ni kita tengok adalah Jemaah Menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri. Bagi negeri pula yang menjalankan eksekutif, menjalankan kerja-kerja pentadbiran ni adalah Majlis Mesyuarat Negeri. Kan? Okey, mempunyai kuasa sama juga, dia mempunyai kuasa mengampun dan menangguhkan hukuman orang yang disabitkan kesalahan. Okey, kemudian pelantikan jawatan utama bagi negeri boleh berada di bawah sultan bagi negeri tersebut, menjadi tonggak kehormatan dan juga keadilan dan dikurniakan, boleh mengurniakan anugerah. Biasanya ni dalam majlis macam contoh yang di-Pertuan Agong baru ni. Yang di-Pertuan Besar baru ni kan. So semasa majlis keputeraan yang di-Pertuan Besar, maka yang di-Pertuan Besar mengurniakan darjah kebesaran ke, bintang kehormat ke, itu yang dapat gelaran datuk apa benda sebagainya itu kepada individu yang terpilih. Maksudnya dia memberi sumbangan lah kepada negara kita. So dia nak 4 je. So macam mana kita nak ingat 4 tu dengan mudah kan? Dia nak 4 je, dah nak apa-apa benda bentuk macam ni kalau nak ciri kan. Kamu tak perlu nak ingat semua macam ni. So banyak kan. Sebab dia hanya nak 4 saja. Jadi 4 yang perlu nak ingat, macam cikgu katalah, cerita yang awal ni pun sebenarnya dah cukup. Di mana negeri Melayu mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Kita ambil kat sini. Kan, sistem pemerintahan raja. Dan semasa ni kita lihat sultan ni mempunyai kuasa mutlak atau kuasa penuh terhadap negeri masing-masing. Kan? Untuk bagi selepas kita merdeka pula, kita sistem beraja kita dah disesuaikan dengan, kita dah mula ada sistem demokrasi berparlimen. Kan? Di mana Agong menjadi apa? Agong menjadi ketua bagi negara kita. Kat sini kamu cerita ni kamu dah dapat 4 markah. Katalah kamu nak pilih yang mana yang ke bawah ni, boleh pilih yang mana yang paling mudah. Contoh yang senang kita nak ingat lah. Di peringkat negeri, raja menjadi ketua bagi negeri. Dan kuasa eksekutif dia ni adalah melalui Majlis Mesyuarat Negeri. Kalau di peringkat persekutuan, parlimen kan yang akan gubal semua undang-undang. Di peringkat negeri kan, di peringkat negeri Majlis Mesyuarat Negeri yang akan gubal undang-undang. Itu beza. Nanti cikgu akan tunjuklah dalam yang berikutnya nanti. Okey, jawatan utama, dia lantik jawatan utama dan sebagainya. Jadi kita ingat 4 yang mana yang kita mudah nak ingat. Yang pertama, kalau kita ambil 2, sebelum merdeka, mana negeri Melayu ni dia ada apa tadi negeri Melayu tadi? Sistem pemerintahan beraja, tu satu. Dia ada kuasa mutlak, tu yang 2. Selepas merdeka,
Apa selepas mereka kita akan lihat dia dah raja dia sekarang ni, sistem beraja dia disesuaikan dengan demokrasi berparlimen. Kan, dan yang akhir kali yang 4 tu kita akan lihat di mana yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara kita atau pemerintah tertinggi. So dah cukup 4 markah kat situ. Okey. Soalan yang berikutnya, dia tanya mengenai ciri. Tadi cikgu dah bagi dah 3 ciri tadi kan. Ciri moden yang terdapat dalam perlembagaan persekutuan. Dan soalan yang kedua pun sama juga, ciri moden, huraikan ciri-ciri moden yang terdapat di dalam perlembagaan persekutuan kita. Okey, apa ciri moden tersebut? Kan? 1, cikgu kata tadi pembentukan kerajaan persekutuan. Cikgu hanya highlightkan dulu yang mana poin yang 3 tadi. Yang kedua ialah kita ada sistem demokrasi berparlimen. Sistem demokrasi berparlimen. Dan yang ketiga ialah tentang kewarganegaraan. So kita ambil tentang kewarganegaraan di mana, okey kita ambil kat sini, kewarganegaraan persekutuan diperkenalkan. Ini 3 ciri utama yang cikgu dah sentuh dah tadi. Okey, bawah dia kalau kita nak ingat, apa yang kita nak ingat di bawah kerajaan persekutuan? Kita ingatlah kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri mempunyai kuasa tertentu. Sebab di bawah kerajaan persekutuan ni kita lihat kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri ni dia dah dibagi kuasa dah. Kuasa tertentu. Kemudian untuk Sarawak dengan Sabah dia ada beberapa kuasa autonomi. Kejap. Kejap nak. Alamak. Kejap Okay. Next kita akan lihat tentang kejap, cikgu pun turun. Okay, cikgu dah mute dah si Ain ni. Okay. Bersama cikgu, masih bersama cikgu? Ya, cikgu. Kita teruskan, kita lihat kepada tadi cikgu bagi kat mana. Okey, sistem demokrasi berparlimen. Di bawah dia sistem demokrasi, sebut saja demokrasi, tolonglah. Kalau sebut je demokrasi kan, yang pertama kamu sebutlah tentang pilihan raya. Kalau sebut saja tentang pilihan raya kan, ya Allah, kamu sebut je tentang pilihan raya kan, kamu dah confirm dah kamu akan dapat markah kat situ. Sebut je pelaksanaan pilihan raya. Sebut pilihan raya dapat markah kat situ. Kalau sebut pilihan raya ni apa? Pilihan raya ni adalah kita kata demokrasi ni apa? Rakyat memilih pemimpin ataupun memilih kerajaan. Yang cikgu kata tadi lah, kuasa berada di tangan rakyat. Rakyat yang tentukan pemimpin, rakyat yang tentukan kerajaan. Kan? Dan SPR. SPR ni apa? SPR ni adalah Suruhanjaya Pilihan Raya. Kalau siapa yang tahu SPR tu apa? Ini adalah SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya. Di bawah kewarganegaraan, kita ingat kewarganegaraan semuanya sama. Kan, diberi kewarganegaraan yang sama kepada semua rakyat, di mana kita ada kategori rakyat raja dengan rakyat British, dan taraf kewarganegaraan yang sama ni diberi kepada rakyat selepas kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. Dan itu so sebenarnya kalau yang dia nak tanya ni dalam 8 markah. Kalau kita lihat kat sini kan 3 dah dapat 3 markah. Mana lagi nak dapat lagi yang lain, kita hurai dia setiap satu ni kita dah dapat 6. So kita cari lagi 2 lagi huraian yang berkaitan. Yang paling banyak huraian yang senang kita nak ingat adalah cikgu kata ni lah, demokrasi berparlimen. Ingat pilihan raya, ingat yang rakyat akan pilih pemimpin, ingat SPR. Kat sini kita dah dapat 4 markah dah kita ada kat sini. Dan 4 kat sini, 5 kerajaan persekutuan, 6 tentang kewarganegaraan. So kita dah ada 6. Kan, mana lagi kita nak cari lagi 2 lagi.
Kan yang mudah kita nak cari, kita kata kewarganegaraan tadi sama kepada semua rakyat dan dia dikategorikan kepada dua, iaitu satu rakyat raja, satu rakyat British. So kamu dah dapat dah 8 markah. Kalau kita nak cari 8 markah lah, ambil demokrasi berparlimen tu lebih sikit tak apa. Kalau kerajaan persekutuan tu susah hanya rasa je macam nak hafal. Kalau kamu ingat tak apa tentang kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri ni, dia ada kuasa tertentu. Kalau kamu rasa susah nak ingat, go through terus je. Maksudnya kita akan buat ayat kita, ciri moden yang terdapat dalam perlembagaan persekutuan ialah terbentuknya kerajaan persekutuan. Dah full stop kat situ. Selain itu, terdapatnya sistem demokrasi berparlimen. Kan? Melalui sistem demokrasi berparlimen ini telah diadakan pilihan raya. Kalau nak sebut pilihan raya umum 1995, okey lah. Kalau kata tak sebut pun diadakan ataupun telah dilaksanakan pilihan raya. Di mana, mungkin kita kata di mana rakyat akan membentuk kerajaan ataupun rakyat akan memilih pemimpin. Poin kita lagi kat situ. Kan, siapa yang uruskan tentang SPR ni, pilihan raya ni? Maka kita kata Suruhanjaya pilihan raya telah ditubuhkan untuk menjalankan ataupun untuk menguruskan pilihan raya. Contoh ayat, kita buat ayat macam tu lah. Kita buat ayat kita sendiri pun tak apa. Yang penting kita ambil keyword ni supaya kita senang nak ingat. Kan? So kita dah dapatkan kita hurai-hurai kan. Yang berikutnya ayat sekali kan, mungkin kita akan sebut tentang kewarganegaraan persekutuan. Di mana ia memberi kewarganegaraan yang sama kepada semua rakyat. Dan sebelum ni kita tengok rakyat ni dikategorikan sebagai rakyat raja dan rakyat British. Kemudiannya kita kata semua orang sama je. Jadi ini yang poin yang kita senang nak ingat lah di bawah ciri moden. Kan dia jarang tanya sampai 8 ni. Biasanya dia mungkin tanya ciri moden 4, ciri tradisional 4. Kalau ditanya, dia bagi 1 Roman, 2 Roman, ciri moden dia mungkin minta kita dalam 4 markah. Mungkin soalan ni berada dekat B. B 1 Roman untuk dia tanya tentang ciri tradisional. Yang ni dia mungkin minta kita dalam 4 markah. Yang ni pun ciri moden ni, nombor 2 ni, dia mungkin tanya kita tentang ciri moden. Kalau kata dia tanya macam ni, macam cikgu cakap tadi lah. Kamu bagi je setiap ciri ni sebenarnya macam tradisional dah ada 4 ciri dah. So kamu dah dapat dah 4 markah. Kamu tak perlu lagi nak menghurai lagi huraian kat bawah dia. Kalau kamu hurai, kamu tambah lagi 1-2 je. Supaya kita bagilah extra. Mungkin kadang jawapan kita tu mungkin tak, ayat kita tak betul ke apa kan. Dan yang kedua, yang ni kita dah ada 3. Dia nak 4 markah. So tambah lagi apa? Contohnya kita kata pilihan raya diadakan. So kita dah dapat dah markah kita yang keempat kat situ. Biasanya lah kalau soalan ciri ni, dia buat macam ni. Dia pecah terus je. Ciri tradisional dengan ciri moden. So kita huraikan mengenai ciri tradisional dan juga ciri moden tu. Kan, kalau 4 kita ikut pada logik kita. Maksudnya markah diberi berpandukan kepada markah. Tak perlu kita bagi detail sangat untuk markah yang dia nak, hanya 4 sahaja. Okay, next kita lihat tentang kewarganegaraan. Ini ciri yang kedua, yang ketiga tadi kan, iaitu tentang kewarganegaraan yang merupakan ciri moden. Apa kewarganegaraan? Tadi pun kita dah ada dah. Kewarganegaraan ni, okey, kita ambil kewarganegaraan persekutuan diperkenalkan melalui perjanjian persekutuan pada tanah Melayu. Kan, kalau sebelum tu kita lihat tiada kewarganegaraan yang sama. Kita dah terang pun tadi dah pun. Kita ada kategori rakyat raja tadi. Kita ada kategori rakyat British tadi. Kalau rakyat British ni siapa? Mereka yang lahir dekat Melaka dengan Pulau Pinang. Kemudian kemerdekaan tanah Melayu bentukan Malaysia melahirkan taraf kewarganegaraan yang sama. Yang tadi kita dah ada dah. Yang dia pun ingat 4 je. Ada apa 4 yang kita senang nak ingat? Ingatlah kewarganegaraan persekutuan, Raja Melaka, kita kata perjanjian persekutuan tanah Melayu. Kalau kat sini kita lihat kan, rakyat raja dengan rakyat British ni diasingkan. Dia mungkin jawapan ni rakyat raja dah 1 markah, British 1 markah. Ataupun mungkin gabungkan. Katalah ayat kamu kata rakyat dikategorikan sebagai rakyat raja dan rakyat British. Katalah dalam skema, benda ni jadi macam ni, F4 dengan F5. Bermaksud dalam satu ayat kamu akan dapat markah 2 kat situ. 1 untuk rakyat raja, 1 untuk rakyat British. Jadi kita ni lah, tak kisahlah, kita tulis je. Kan kalau kita nasib baik tengok, kita dapat markah lagi kat situ. Ingat, kalau kewarganegaraan ni, dia membawa kepada kewarganegaraan yang sama kepada semua rakyat. Jadi ini tentang
tentang ciri dalam perlembagaan persekutuan. Okey. Soalan di dalam trial yang baru-baru ni, majoriti adalah dia fokus mengenai ciri tradisional dengan ciri moden berbanding dengan pindaan perlembagaan. Kan? So kita ambil tahu sedikit mengenai pindaan perlembagaan. Dan kalau pindaan perlembagaan ni, kita akan ada di dua kalau pindaan perlembagaan. 2 kali dipinda. Kenapa dipinda 2 kali? Benda ni asas yang kamu kena tahu. Katalah soalan ni naik kan. Paling-paling tak untuk setiap satu pindaan ni kamu dah dapatkan 1 markah. Okey, satu pindaan yang berlaku pada tahun pindaan perlembagaan yang berlaku pada tahun 1963. Ini satu pada tahun 1963. Dan satu lagi adalah pindaan perlembagaan 1965. Kita kena tahu ni je. Kalau 1963, ini adalah pembentukan Malaysia. Kita ingat, semasa pembentukan Malaysia maka dibuatlah pindaan perlembagaan sebab nak dimasukkan perkara-perkara berkaitan mengenai Sarawak, Sabah dengan Singapura tu di dalam perlembagaan persekutuan kita. Sebab Persekutuan Tanah Melayu 1957 menjadi asas pula kepada perlembagaan Malaysia. Okay, sebab tu kita tengok 1963 berlaku pindaan perlembagaan. Itu satu. Okey, yang kedua adalah pada tahun 1965. 1965 ni apabila Singapura keluar daripada Malaysia. Apabila Singapura keluar daripada Malaysia, terpaksa dibuat pindaan lagi. Sebab apa? Sebab dia nak keluarkan perkara-perkara yang berkaitan mengenai Singapura daripada perlembagaan kita. Sebab tu berlaku pindaan. So kalau kamu tahu yang ni, pindaan 1963 adalah tahun pembentukan Malaysia. 1965 ialah waktu Singapura keluar daripada Malaysia. So kita dah dapat 1 markah. Kita dapat 2 markah dah kat sini. Kita tengoklah dia tanya, mengapa berlaku pindaan ke apa benda kan. So kita boleh ceritalah tentang pembentukan Malaysia. Satu lagi disebabkan Singapura keluar daripada Malaysia. Okey. Jadi kalau pindaan di dalam, ini asas lah yang kamu kena tahu. Cikgu tak naklah detail sangat. Tapi perkara yang disentuh mengenai 1963 ni adalah kita tengok kepada struktur Mahkamah Atasan. Mahkamah Atasan. Ini dalam bab 3 nanti kita akan belajar detail sikit. Kalau kita tengok pada struktur Mahkamah Atasan ni, masa Persekutuan Tanah Melayu 1957, kita ada mahkamah tinggi, kita ada 2, mahkamah tinggi dengan mahkamah bawahan. Tapi kita ada mahkamah persekutuan. Mahkamah persekutuan bagi Tanah Melayu. Tapi bila Sabah, Sarawak masuk nanti, kita tengok kita kena bentuk satu mahkamah tinggi juga untuk Sarawak dan juga untuk Sabah ni. Jadi kita lihat yang tambah kat sini, mahkamah persekutuan bagi Tanah Melayu di Sarawak, Sabah serta kita kata Singapura diwujudkan. Kan? Jadi kita ada 3 buah mahkamah atasan diwujudkan. Iaitu Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah serta Singapura. Kan? So yang ni, kalau kita nak nampak dia dengan lebih jelas, struktur mahkamah atasan ni, kita akan kata dia ada 3 mahkamah persekutuan. Iaitu satu, kita ada Persekutuan Tanah Melayu. Yang kedua, kita ada Sarawak dan juga Sabah. Cikgu dah eja Sabah dulu. Dan yang ketiga adalah Singapura. Itu cerita ni. So kita dapat markah dah kat situ. Kan? So tak payahlah detail sangat kita nak cerita. So tengok kepada berapa markah yang diperlukan kat situ. Ini cikgu just bagi seimbas lalu je. Sebab cikgu nak pergi kepada bab yang berikutnya nanti. Kan? Okey. Untuk pindaan perlembagaan 1965. Kan? Cikgu kata tadi. Okey. Yang kedua, cikgu terlupa satu lagi. Yang kedua, kita ambil pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. Ini adalah poin penting. Mahkamah Tinggi Borneo. Sebab dalam
di Persekutuan Tanah Melayu kita ada Mahkamah Tinggi Persekutuan Tanah Melayu ni kan, tapi dekat Borneo tak ada lagi. Jadi dibentuk Mahkamah Tinggi Borneo. Jadi Mahkamah Tinggi Borneo samalah, dia punya tugas dia macam mana Mahkamah Tinggi Malaya. Malaya tu maksudnya Mahkamah Tinggi ni lah bagi Persekutuan Tanah Melayu pada waktu tersebut lah. Dan jawatan Ketua Hakim Borneo diwujudkan. Kalau sebelum ni dekat Persekutuan Tanah Melayu kita ada Ketua Hakim Negara kita. Tapi dekat Mahkamah Tinggi Borneo ni dia ada Ketua Hakim Ketua Hakim Borneo dekat situ. Okey. So kita lihat pula kepada pindaan perlembagaan 1965. Ingat 65 Singapura keluar. Kan apabila Singapura telah dikeluarkan daripada Malaysia, jadi yang pertama sekali apa yang dibuat adalah Tunku Abdul Rahman. Dia bawa usul ni, dia usulkan supaya Singapura ni dikeluarkan dari Malaysia. Okey. Jadi Tunku Abdul Rahman dia tak boleh nak bagi keputusan macam tu je Dia mesti masuk dekat parlimen. Jadi dia bawa dekat parlimen untuk diusulkan pindaan perlembagaan di mana pindaan tu kita namakan dia sebagai pindaan Singapura keluar dari Malaysia. Pindaan Singapura di parlimen. Kan? Ini adalah untuk usul Singapura dikeluarkan daripada Malaysia. Kan? Jadi apa sahaja perkara yang berkaitan mengenai Singapura, dia automatik dia akan apa? Dia akan dimasukkan dalam perlembagaan negara kita. Dimasukkan dalam perlembagaan. Sebab apa? Sebab dia bukan lagi sebahagian daripada Malaysia. Jadi ini tentang perlembagaan, pindaan perlembagaan 1965. Ingat 1963 dia berkaitan mengenai pembentukan Malaysia. Jadi kat sini kita lihat perubahan dalam struktur Mahkamah Atasan dan juga pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. Ada dua kat situ. Dan poin utama kat situ lah di bawah pindaan perlembagaan 1963. Kalau pindaan perlembagaan 1965 adalah Singapura keluar daripada Malaysia. Jadi apa pindaan kat sini di mana Tunku Abdul Rahman dia usulkan supaya Singapura ni dikeluarkan dari Malaysia. Ini diusulkan kat mana? Dekat parlimen. Kan? Jadi perkara diluluskan. Jadi perkara yang berkaitan mengenai Singapura ni yang ada dalam perlembagaan kita dimansuhkan. Kalau 1963 dimasukkan. Jadi sekarang ni 1965 ni dimansuhkan. Contoh apa? Contoh mungkin dari segi apa? Immigration ataupun kewangan. Contoh mungkin kita boleh ambil dalam immigration maupun kewangan. Kan? Dimansuhkan. Maksud tak adalah tentang Singapura. Negara lain, negeri lain masih ada lagi. Cuma Singapura je tak ada. Sebab dikeluarkan daripada Malaysia. So pindaan ni kena tahu. Asas ni kena tahu. Kalau tiba dia naiklah mengenai pindaan. Kan ceritakan mengenai pindaan perlembagaan di negara kita. Jadi pindaan perlembagaan ini, ingat kita kata je pindaan perlembagaan 1963 kita dapat 1 markah. Kalau kat sini cerita yang ni dapat 1 markah. Cerita yang ni dapat markah kita yang kedua. Kita cerita 1963 tentang apa pula? Selepas pembentukan Malaysia, markah kita yang kedua. Yang ni pula apabila Singapura keluar, markah kita yang keempat. Apa pindaan yang berlaku? Yang ni kita cerita tentang struktur Mahkamah Atasan, kita dapat markah yang kelima. Yang ni pula kita ambil pula pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo, markah kita yang keenam. Yang ni pula kita ambil lah Singapura dikeluarkan usul, Tunku Abdul Rahman keluarkan usul ni. Okey, markah kita yang ketujuh. Kemudian perkara yang berkaitan dengan Singapura ni diasingkan, ini adalah markah kita yang ke-8. Kalau kita nak cari markah kat sini lah. So kalau kita masuk lagi kewangan, kita dapat lagi markah. Okay, cikgu hanya tunjukkan poin yang senang kita nak ingat saja.
Ingat pindaan Perlembagaan 1963 tentang pembentukan Malaysia. Pindaan Perlembagaan 1965 tentang Singapura keluar daripada Malaysia. Apa struktur, perkara yang ada di dalam pindaan perlembagaan ni? Dua perkara. Satu, struktur Mahkamah Atasan. Yang kedua ialah pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. Maksudnya baru dibentuk sebab dia baru merdeka. Tanah Melayu kenapa tak ada Tanah Melayu? Sebab Tanah Melayu dah ada pun Mahkamah Tinggi. Kemudian 1965 pula. 1965 kita kata usul nak keluarkan Singapura dibentangkan di Parlimen. Kemudian usul tu disetujui, maka perkara yang berkaitan dengan Singapura dimansuhkan dalam perlembagaan negara kita. Contoh immigration ataupun contoh bahagian kewangan. So dapat lagi markah-markah kat situ. Jadi ini bagaimana kita nak dapatkan untuk kita senang nak ingat. Kalau kita tengok dalam buku tu, kita tengok macam banyak kita nak ingat. Kita yang penting kalau soalan bentuk macam ni kan sebenarnya kita hanya cari perkara yang ada kaitan mengenai apa? Mengenai ni je, mengenai 8 poin dah cukup. Apa-apa je, kalau bentuk faktor banyak sangat ke apa kan, kita cari dulu 8 poin utama dulu yang kita senang nak ingat. Lepas tu baru kita elaborate, baru kita cari mendalam. Yang penting sekarang ingat 8 yang utama dahulu. Kan? Okay. Next kita lihat kepada soalan kebat dia. Macam cikgu cakap sebelum ni, soalan kebat ni dengan soalan bab 9 tingkatan 4 lebih kurang sama sebab dua-dua cerita mengenai perlembagaan. Jadi kalau soalan dia pun dia akan tanya mengenai contoh soalan nombor 1. Perlembagaan merupakan elemen penting yang perlu dipertahankan. Apakah yang akan berlaku sekiranya rakyat tidak mempertahankan kita kata perlembagaan negara kita. So perlembagaan ni merupakan elemen penting. Kalau rakyat tak mempertahankan perlembagaan, so apa akan berlaku? So dia suruh kita bagi jawapan apa akan berlaku kalau perlembagaan tidak dipertahankan. Jadi kalau soalan berbentuk macam ni, apa akan berlaku jika rakyat tidak mempertahankan kemerdekaan? Bermaksud jawapan kamu mesti bagi jawapan yang berbentuk kalau rakyat tak mempertahankan. Jangan sesekali kamu tukar jadi apa? Sekiranya rakyat mempertahankan perlembagaan, negara akan aman. Contoh kamu buat macam tu, keselamatan rakyat akan terjaga atau pelihara. Rakyat akan hidup dalam keadaan tenteram. Contohlah kamu bagi jawapan bentuk macam tu, kamu dah tukar soalan. Bermaksud jangan sesekali buat macam tu. Tengok kepada soalan. Soalan ni kalau dia kata rakyat tidak mempertahankan. So jawapan kamu mestilah akan berbau menjadi negatif. Bunyi dia mungkin jadi negatif. Contoh kat sini, kalau kita lihat kat sini, kita akan lihat negara akan kucak-kacir. Bentuk negatif. Jangan kita tukar dia. Sekiranya, kamu tambah pula, sekiranya rakyat mempertahankan perlembagaan, jawapan kamu nanti semua akan jadi positif. Jadi sekarang ni rakyat tidak mempertahankan perlembagaan. Apa akan berlaku? Maka selain itu, kita kata banyak perkara dipersendakan, negara terdedah dengan ancaman bentuk baru, rusuhan kaum mungkin akan berlaku, keselamatan rakyat pun kita lihat tergugat. Kan, kita lihat semua dia bagi adalah berbentuk negatif. Rakyat takut, terancam, ketahanan negara tidak dapat dibina, keharmonian kita nampak tergugat dan perpaduan akan runtuh. Nampak tak? Semua dia bagi berbentuk negatif. Jadi kalau soalan bentuk macam ni, kekalkan dengan kehendak soalan. Jangan pandai-pandai tukar soalan. Jangan pandai-pandai sekiranya biasa cikgu jumpa tau, ramai calon buat macam ni. Mula dia cerita awal betul. Dia cerita dalam 2 ayat yang betul. Mungkin dia kata macam inilah, sekiranya rakyat tidak mempertahankan perlembagaan, maka kita kata suasana akan menjadi kucak-kacir. Malah banyak perkara yang akan dipersendakan dalam masyarakat. Macam itulah. Lepas tu tiba-tiba je, kan, kamu buat ayat pula, namun sekiranya rakyat mempertahankan kemerdekaan, maka kita kata negara akan selamat, contohnya kamu gitu kan. Lepas tu tiada rusuhan berlaku, so kamu dah positif sampai ke hujung. Jadi kamu nampak jawapan kamu ada positif, ada yang negatif. Sebab apa? Sebab gaya penulisan kamu dah tukar dia. Jadi ingat kalau soalan bentuk macam ni, kalau dia kata berbentuk negatif macam ni, kenapa? Kalau rakyat tak mempertahankan kemerdekaan, so apa berlaku?
Kalau rakyat tidak mendalami ilmu pengetahuan, apa akan berlaku? So kita akan bagi jawapan yang negatif. Kalau rakyat tak menghayati kemerdekaan negara, so apa akan berlaku? So kita tengok semua jawapan-jawapan negatif. So kita akan bagi apa akan berlaku, kesan yang buruk. Kesan buruk apa yang berlaku. Yang ni negatif lah, ataupun dalam kata yang lain, kita kata ini adalah kesan buruk. Apa akan berlaku? Dan cikgu sarankan ini adalah soalan kebat. Kalau soalan kebat, contoh bila kita ada rusuhan kaum berlaku kan. So yang rusuhan kaum ni sebenarnya secara tak langsung kita boleh jadikan dia sebagai contoh. Bila kita menulis nanti dalam ayat yang lengkap nanti kan. Contohnya kita kata contohnya rusuhan kaum akan berlaku. Macam tu. Ya, mungkin kita ambil dulu keselamatan rakyat dan negara akan tergugat. Contohnya rusuhan kaum akan berlaku. Dia jadi macam tu. Ataupun mungkin kita ambil ke bawah, rakyat akan merasa takut dan terancam. Kenapa kita kata macam tu? Kerana akan melibatkan rusuhan kaum ke apa. Kan, kalau kucak kacir pun sama juga. Suasana menjadi kucak kacir. Mungkin kita terus je F4 ni kita jadikan contoh kepada kucak kacir ni. Bermaksud seperti rusuhan kaum yang akan berlaku. Kan, suasana menjadi kucak kacir seperti berlakunya rusuhan kaum. Rusuhan kaum. So secara tak langsung dalam jawapan kamu ada fakta, ada huraian dia, ada contoh dia, ada huraian lanjutan dia. Dan last sekali, mana kita nak cari inference? Cikgu dah rampak dah inference kat sini. Mungkin kita boleh ambil juga perpandangan dalam rakyat akan runtuh. Ini sebenarnya kita boleh jadikan dia sebagai inference. Dalam kelas-kelas sebelum ni, ada yang satu kelas time bila tu yang cikgu dah detail terang kamu mengenai inference. Apa dia fakta, huraian lanjutan, contoh dan juga inference. Biasakan kamu buat ayat berbentuk macam ni. Tengok point. Kita keluar kalau bentuk point. Dia nak 8 markah, keluar dalam 8 markah. Okey, contoh mana kalau kata dalam list kita tak ada contoh, kita select lah, kita create lah satu contoh masa kita buat jawapan kita nanti. Dalam point kita, mana yang menunjukkan kesan, ada kesan yang menyeluruh yang global. Contoh kat sini S9 sebagai global. F8 jadikan dia sebagai influence pun boleh juga. Pilih salah satu daripada sini yang menampakkan kesan dia, kita boleh jadikan dia sebagai influence. F5 nak jadikan dia influence pun boleh juga. Terpulang kepada kamu. Judge kamu pada waktu tersebut, mana yang sesuai nak jadi influence. Seperti yang atau kalau dah tak ada inference kat sini, kamu ambil lah contoh inference yang pernah cikgu bagi dalam grup Telegram Pasak Ziarah tu, kan mungkin kita boleh letak kat sini kedaulatan negara akan tergugat ke apa. So boleh letak jawapan sebagai inference dia kedaulatan negara tergugat, itu sebagai inference kamu. Jadi ini untuk sedikitlah untuk soalan kebat macam mana kita jawab soalan kebat. Pastikan yang lain tu jadi fakta huraian lanjutan lah. Kita ada select contoh dan ada inference. Okey. Soalan yang berikutnya, sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai semangat patriotisme yang tinggi, cadangkan langkah-langkah bagi melahirkan warga negara yang patuh. Jadi soalan ni dia nak tentang langkah lahirkan warga negara yang sentiasa patuh kepada perlembagaan. So apa langkah-langkah dia? So kita bagilah langkah. Langkah dia wujudkan mata pelajaran kurikulum perlembagaan ke, didedahkan dengan ciri-ciri perlembagaan. Kan kalau yang ni kita nak bagi contoh kan, seperti apa, macam yang dah ada kita belajar sekarang, seperti buku teks kan dimasukkan dalam buku teks sejarah. Contohnya buku teks mata pelajaran sejarah, secara tak langsung kamu dah select contoh kat situ kan, kalau kita nak masuk contoh lah. Dan H1C, mewujudkan masyarakat yang aman dan harmoni. Ini pun sebenarnya kita boleh selectkan dia. Yang ni apa? Bertindak mengikut lunas perlembagaan. Yang ni pun kita boleh selectkan dia menjadi inference kita. Kan? Mewujudkan kelab. Okey, apa lagi aktiviti kita? Wujudkan kelab. Kita adakan program. Kita tingkatkan pemahaman tentang perlembagaan. Lahirkan rakyat yang menyanjung tinggi perlembagaan. Ini pun kita boleh jadikan dia sebagai inference kita. Kan? Okey, sama jugalah kalau kat sini mengadakan program aktiviti kelab penghayatan ke perlembagaan. Seperti apa? Kalau kita nak sediakan contoh seperti apa? Mungkin kita kata adakan pameran, contoh kan. Okey, pameran tentang perlembagaan.
Ini kita boleh jadikan dia sebagai contoh kita secara tak langsung. Dan kalau kita kata kita adakan pameran pun kita dapat markah juga untuk pameran tu. Sebab itu adalah aktiviti. Apa yang kita buat? Kita buat pameran. Kan? Okey, next berikutnya menguatkuasa undang-undang. Dia kata bagi bentuk negara yang patuh mempunyai nilai patriotisme, mempertahankan khazanah ketamadunan rakyat dipandang tinggi oleh negara. Ini pun kalau cikgu tengok kat sini kita boleh jadikan dia sebagai inference. Kuasakan undang-undang. Apa dia contoh dia? Kita boleh juga contoh kat sini. Seperti apa kalau kita kuasa undang-undang? Mungkin mengenakan hukuman yang berat kan kepada individu ataupun kepada mereka yang kita kata kita kata apa tu apa tu kita panggil tu dia mengejek apa kalau kita kata dia mengejek perlembagaan ni apalah ayat cikgu maksudnya dia tak kisahlah kalau katalah kamu tulis macam ayat tu, ayat ni macam tak berapa ni sikit mempersenda bagus. Terima kasih Syah. Contohnya yang mempersenda kemerdekaan. Kalau kata kamu tulis tadi macam mengejek perlembagaan, boleh juga pun. Dia akan diterima juga sebagai jawapan kamu. Nampak tak? Cikgu selitkan. Sebab tu sebelum ni cikgu ingatkan sebelum ni 8 markah kita cari 8 poin. Kita cari 8 poin. Dalam 8 poin tu nanti kita akan select pula kat mana yang kita nak selectkan contoh. Kita select. Kenapa macam contoh macam katalah kalau kita kata yang melibatkan pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India. Itu automatik dah ada set dalam kepala kita. Tiba-tiba je kita kata negara Malaysia mempunyai masyarakat yang berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India. Contoh kan. So kita dapat markah kat situ untuk contoh. Kan yang ni pun kita select. Inference ni kita tengok kesan daripada situ. Contoh, bila kita kuat kuasa undang-undang sebagainya, so kita akan dipandang tinggi oleh negara luar. Contoh, bila kita jalankan aktiviti kat luar sana, contoh kita ada macam-macam aktiviti tadi kan, maka akan menyebabkan apa? Menyebabkan rakyat akan menyanjung tinggi perlembagaan, menimbulkan kesedaran pada dia, maka dia akan menyanjung tinggi perlembagaan. Nampak tak inference yang cikgu pilih tu? Kalau dia kata pula, wujudkan mata pelajaran kurikulum dah didedahkan dengan ciri perlembagaan sebagainya, maka akan mewujudkan negara yang aman. Kesan daripada tu, poin-poin ke atas akan mewujudkan negara yang aman. Kesan daripada aktiviti akan menyebabkan rakyat sanjung tinggi perlembagaan. Kesan kita kuat kuasa undang-undang, maka akan menyebabkan rakyat ni, negara kita ni akan dipandang tinggi oleh negara luar. Itu cara kalau kat sinilah cikgu keluarkan yang mana satu inference, yang mana satu contoh. Kalau kat sini list ni tak ada contoh, maka kita selectlah contoh kat situ. Supaya setiap jawapan kebat kita ada contoh, ada inference dia. Sebab kalau ada contoh dengan ada inference, ada contoh, contoh pun sekarang diterima sebagai jawapan. Kalau beri contoh pun terima sebagai jawapan. Okey, next kita pergi pada pandangan anda. Mengapa perlembagaan ni? Kita tinggal ni. Mengapa perlembagaan penting kepada negara kita. Perlembagaan penting bagi menjamin kedaulatan negara kita. Bincangkan. Jadi ingatlah cikgu selalu pesan kat kamu. Untuk soalan kebat, biasanya kamu akan tersedia kepada 2 je. Daripada kamu tengok seseorang cikgu bincang dengan kamu, dengan kelas malam ni pun kan, dia hanya tanya kita berkaitan mengenai 2. Satu adalah dia tanya kita tentang langkah ataupun peranan sebagainya lah. So apa yang perlu kita buat? Kan, ini yang pertama. Dan yang kedua adalah dia tanya mengenai kepentingan. Apa kepentingan? Contoh kat atas ni, mengapa perlembagaan penting kepada negara kita? Dalam kata yang lain, ditanya perlembagaan penting bagi menjamin kedaulatan negara kita. Bincangkan. Tetap yang dia nak adalah tentang kepentingan perlembagaan. Jadi kehendak soalan ni adalah tentang kepentingan perlembagaan. Kepentingan perlembagaan. Jadi itulah kita bagilah kepentingan perlembagaan apa. Sebab tu cikgu sebelum ni pun cikgu ada pesan di mana perlembagaan, kalau kita belajar tentang tajuk sekarang ni tentang perlembagaan. Jadi kita akan ambil tahu kepentingan perlembagaan. Kamu simpan siap-siap dalam kepala kamu 8 kepentingan perlembagaan. Supaya kalau kata dia nak tentang apa kepentingan undang-undang ataupun apa kepentingan perlembagaan, jawapan stok yang sama yang kamu boleh masukkan. Contoh kepentingan dia menjadi panduan.
kan kepada pemerintah, di mana kita akan dapat menentukan hala tuju pentadbiran negara kita. Kan, kalau kamu kata menjadi panduan kepada pemerintahan, pemerintah negara memperolehi panduan, bermaksud dia akan jadi yang ni akan berlaku ulangan dekat sini. Tapi yang ni dah dapat markah. Nampak tak? Satu, panduan dah dapat markah. Yang kedua adalah kita dapat menentukan hala tuju pentadbiran negara kita. Kalau kamu bagi lagi panduan macam soalan ni kamu full stop kat sini, bermaksud yang ni kamu akan ulang, berlaku ulangan. Kan? Sebab tu biasanya cikgu sarankan juga, kalau ingat tu kalau boleh ingatlah, kalau kita betul-betul ingat poin yang betul tak apa. Jangan kita ingat poin yang kita ulang balik. Kalau kita ingat poin yang ulang balik, maksudnya poin kita tak cukup 8. Poin kita hanya ada 7 saja. Jadi kita markah kita mungkin tak akan dapat full mark. Dan yang ketiga, mengelak pemimpin menyalahguna kuasa. So elak pemimpin salah guna kuasa. Jadi menjamin pelaksanaan dasar pemerintahan yang adil dan juga telus. Dan menjamin kecekapan, kejujuran dan kelicinan pentadbiran. Tadi kita boleh ambil untuk adil dan telus. Yang ni kita boleh ambil untuk melicinkan pentadbiran sesebuah kerajaan. Kemudian menjamin kestabilan politik, memastikan taat setia rakyat, melahirkan rakyat yang mempunyai semangat patriotisme yang tinggi dan menjaga nama baik negara dan juga keamanan negara. Kenapa perlembagaan penting? Adalah untuk keamanan negara kita. Kenapa perlembagaan ini penting? Untuk menjaga nama baik negara kita. Jadi S9 ni kita boleh pecah dia kepada 2 jawapan. Ada lagi tak sambungan dia? Ada lagi Okey, untuk ekonomi dan tuntasnya menjadikan negara kita dihormati di peringkat antarabangsa. Jadi kita lihat kat sini, ini adalah inference. Kan, kita jadikan dia sebagai inference. Jadi bila kita keluarkan poin jawapan kita untuk soalan kebat, biasanya di dalam list jawapan kita tu secara tak langsung dah ada dah pun inference tu. Contoh kalau kat sini S9 ni, kedua-dua S9 ni kita boleh ambil dia jadi inference. Ingat cikgu cakap kesan daripada situ. Contoh kita kata kepentingan. Kepentingan kita kata jadi panduan lah, jadi hala tuju lah, elak daripada salah guna kuasa, pemerintah yang adil, dapat licinkan pentadbiran apa benda kan. Kesan daripada situ apa? Dapat membawa kepada keamanan negara. Kestabilan politik pun nak jadikan dia sebagai inference pun boleh. Kan? Dia tak kisah, kamu tulis je. Kan? Kamu tulis je walaupun tak nampak, kamu tak nampakkan sangat. Jadi kalau ni kat sini secara tak langsung kita akan nampakkan. Kita boleh cari sendiri. Kan? Kita boleh cari sendiri kat mana poin-poin yang melibatkan apa? Yang melibatkan kita kata yang melibatkan kesan daripada situ. So, kita boleh pilih. Kita jadikan dia sebagai inference daripada stok jawapan yang dah sedia ada. So sebab tu juga kata kalau perlembagaan kamu dah cari stok dalam kepala kamu, apa perlembagaan yang kamu nak kaitkan kat situ? Dan apa kepentingan yang kamu rasa yang senang kamu nak ingat, kamu nak jadikan dia, okey ini soalan untuk kepentingan. Okey, kita dah selesai untuk part 2.